Tari mula bertukar warnanya, dari keputihan menjadi kekuningan, keperangan dan keemasan. Petanda senja hendak melabuhkan tirainya. Anhin bertiup sepoi-sepoi bahasa, menghilangkan rasa penat lelah di badan. Sungguh nyaman. Muhammad Roslan Sakarya 29 tahun, melihat jam di tangan. Jarum menunjukkan jam 6:30 petang. Pikirnya, sempat lagi kalau hendak bersiar-siar seketika. Tidak jauh dari rumahnya, tanah perkuburan Islam Padang Holban, Melor, Kelantan. Berhampiran kubur itu ada sebuah pondok yang dibina oleh penduduk kampung untuk dijadikan tempat berkumpul jika ada sebarang kes kematian. Roslan lantas menuju ke arah pondok tersebut. Memang pondok itu tempat Roslan selalu melepaskan penat lelahnya setelah sehari bekerja. Tatkala waktu senja berlabuh, Roslan lalu merebahkan badannya di atas lantai pondok itu. Ah, lega rasanya. Angin bertiup mendodoikan Roslan, ibarat orang mengantuk disorongkan bantal. Roslan yang berada dalam kepenatan hampir terlena dibuatnya. Suasana yang redup dan senja semakin gelap menyebabkan Roslan tidak jadi untuk tidur. Kata orang tua tak elok tidur waktu senja begini. Sementara menunggu waktu maghrib masuk, Roslan mengelamun di pondok berkenaan. Tiba-tiba satu objek berterbangan dari hujung nisan. Sebuah kubur menuju ke arahnya. Objek itu seakan-akan belon berwarna biru. Makin lama, makin dekat. Ini bukan belon, kata Roslan. Sangkaan awalnya meleset. Objek yang disangkanya belon salah sama sekali. Objek berwarna biru itu bulat seperti bola. Objek itu terus menghampiri Roslan. Tiba-tiba, bulu roma Roslan mula menegak. Degupan jantung Roslan semakin kencang. Objek itu betul-betul berada di hadapan Roslan, berawang-awangan di udara. Bentuknya licin, berkilat. Roslan terpaku. Badannya terasa dikunci. Dia tak mampu bergerak. Matanya hanya terpaku menatap objek itu yang masih terapung di udara. Objek itu seterusnya melewati sebatang pokok setinggi tiang elektrik. Tidak lama kemudian, objek itu bergerak pula menuju kawasan lapang berhampiran. Anak mata Roslan terus mengikuti gerak-geri objek tersebut. Dari setinggi tiang elektrik, objek itu mula turun, sehinggalah mencecah bumi dan jatuh bersebelahan dengan pokok pisang di dalam kawasan tanah perkuburan Islam Padang Holban. Suasana sekeliling sunyi dan makin gelap. Maghrib semakin hampir masuk. Hampir 5 menit objek itu berlegar-legar. Ya, objek itu masih lagi berada di situ. Sepantas kilat Roslan berlari menuju ke arah tempat objek itu terdampar. Objek itu tidak lagi bergerak, tetapi masih lagi berada bersebelahan pokok pisang itu, seolah-olah menanti Roslan. Roslan terus melangkah dengan perlahan-lahan, seakan-akan mengendap sesuatu. Degupan jantungnya terus berlari kencang. Bulu romanya tegak kembali. Sebaik berhadapan dengan objek berwarna biru itu, tiba-tiba objek seperti belon itu lesap dari pandangannya. Roslan tergamam. Dia melihat di sekeliling takut-takut objek itu terawang-awang di udara semula. Tidak, objek itu terus lenyap, menghilangkan diri. Adakah objek itu angkara jin atau setan? Roslan terus berlari seperti lipas kudung ke arah rumahnya yang tidak jauh dari kawasan tanah perkuburan Padang Holban. Sebelum ini ramai yang sudah terkena, tetapi Roslan tidak percaya. Antaranya, pernah motosikal terbabas sewaktu melintasi kawasan kubur. Ada yang terdengar suara wanita menangis. Pernah penduduk ternampak bebola api terbang. Terdengar bunyi suara orang berborak. Dan ada yang pernah melintas ditegur suara misteri. Kali ini terkena batang hidung Roslan sendiri.